Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pertamanya kita dapat menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Alhamdulillah, yang dimuliakan tuan-tuan guru, para alim ulama, yang dihormati saf kepimpinan surau, musalla Darussalam, dan yang diraikan para tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimah, para musafir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat kehadiran kita ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala di antara amal-amal yang membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Pertama sekali, jazakallahu khairan katsira di atas jemputan pada malam ini. Memang benarlah sebagaimana yang disebut oleh AJK tadi. Malam ni merupakan malam pertama saya kat sini. Saya memang tak pernah sampai. Tapi masjid area sini pernah sampai. Taman ni pertama kali sampai. Alhamdulillah. Saya bersyukur kerana kita sama-sama dapat bersilaturahim pada malam ini. Mudah-mudahan ini bukanlah silaturahim yang terakhir. Bahkan inilah di antara silaturahim yang membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mula-mula saya duduk kat sini tadi, saya nampak ramai juga orang keluar. Saya tak tahulah kenapa, agak tengok muka tak berapa handsome malam ni, agaknya keluar lah. Jadi pertama sekali saya minta yang dekat dalam tu, yang dekat luar tu, masuk ke dalam itu lebih baik. Sebab apa lebih baik? Kerana baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan di dalam satu hadis yang disebut dalam kitab Tanbihul Ghafilin, hadis pertama dalam perbincangan yang ke-8 berkait rapat dengan majlis ilmu. Mafhumnya daripada hadis baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk melihat keadaan orang beriman di dunia. Maka turunlah malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit dunia dan melihat keadaan orang beriman. Teka-teki kita pada malam ni, agak-agak malaikat tu pergi dekat mana agak-agak? Dia pergi dekat bazar Ramadan ke? Dia pergi dekat supermarket ke? Ke malaikat ni dia pergi dekat jalan Torazak Zauk tu, yang tepi jalan tu. Tahu-tahulah, yang tak tahu tak tahulah. Nama dia sedap. Kalau bincang dari sudut tasawuf tu, Zauk ni maksudnya kemabukan. Ketika musyahadah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zauk. Tapi kalau terjemah kok bahasa hari ni, Zauk ni sedih benar nama tu. Kalau pergi tepi tu, kalau pakai jubah macam ni, memang jadi fitnah kot. Lagi letak lidah atas reban belakang kepala, pergi Zauk, malu kat orang. Silap-silap orang viral kan. Jadi malaikat tu turun di majlis ilmu. Sebahagian ulama mengatakan majlis zikir. Baik. Jadi ketika turunnya malaikat di majlis ilmu, maka di sana turunnya keberkatan. Dan tuan-tuan duduk di dalam ruang malam ini, yang kat luar tu sama jugalah. Tetapi malaikat ni dia lebih ramai berada dalam ruang ni. Siapa nak duduk dengan para malaikat, duduk dekat dalam. Jangan duduk dekat luar.
Kena keberkatan itu lebih pada ruang solat. Jadi setelah malaikat itu bersama dengan orang beriman, maka malaikat ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bertanya kepada malaikat. Tanya Allah, kata ulama, bukan tanya tak tahu, tetapi tanya nak menunjukkan keagungan dia. Macam bos lah. Bos ni dia nampak ada anak buah dia mengular. Lagi-lagi bulan Ramadan ni. Sikit-sikit tidur. Sikit-sikit tidur. Pergi dekat belakang store, tidur. Sampai pukul 3 ke 4, tidur. Bos ni nampak dah. Cuma bos ni nak tunjuk dia tu bos. Kau pergi mana tadi? Buat kerja kat belakang bos. Ada stok banyak, bos sampai. Bos dah tahu dah. Tapi bos nak tunjukkan betapa dia tu bos. Kalau dia bukan bos, kita tanya balik. Yang kau tanya aku, kenapa? Kau bukan bos pun. Itu kalau bukan bos. Ni bos tanya. Bila bos tanya, memang kena jawab. Malaikat pun begitu jugalah. Allah tanya menunjukkan keagungan Allah Ta'ala. Malaikat mengatakan, kami bersama dengan orang beriman. Maka Allah bertanya, apa yang dilakukan oleh orang beriman? Allah tahu ke tak tahu? Allah tahu. Tapi Allah nak tunjukkan betapa Allah ni maha tahu. Orang beriman ini, dia berada dalam majlis ilmu. Ataupun sebagai ulama mengatakan dalam majlis zikir. Maka apa yang orang beriman buat? Maka jawab para malaikat, ya Allah, mereka memuji-muji nama engkau. Yakni bertasbih ke atas engkau, ya Allah. Mengucapkan subhanallah. Banyak mengucapkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama mengatakan, di antara 4 tanda orang beriman, iaitulah yang pertama, banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, banyak mengucapkan nama Allah, tahlil, mengucapkan la ilaha illallah. Yang keempat, orang beriman itu banyak juga mereka itu beristighfar, takdis, membersihkan diri mereka daripada melakukan dosa-dosa besar. Itu di antara tanda-tanda orang yang beriman. Iaitu dia tidak putus-putus berusaha mendapat ganjaran pahala yang banyak. Tidak putus-putus dan berhenti untuk membersihkan diri dia. Dan tidak penat untuk melakukan amal ibadah kerana kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi pernah sebut dalam satu hadis, sesungguhnya hamba-Ku melakukan amalan-amalan nafilah kerana untuk mendapat rahmat-Ku, maka para malaikat, sesungguhnya aku bersumpah, fa'in ahbabtuhu, sesungguhnya aku mencintai mereka kerana mereka melakukan amalan-amalan sunat. Kita cerita sikit bab amalan nafilah ni, walaupun tak masuk lagi tajuk kita ni. Ulama mengatakan ada 5 bentuk ibadat, kalau kita buat, kita dapat cinta Allah Ta'ala. Nak ke tidak cinta Allah? Nak cinta Allah, kita kena buat 5 perkara. Yang pertama, Allah sangat suka untuk hamba-Nya yang bangun malam. Allah suka siapa yang bangun qiyamul lail, iaitulah menghidupkan malam-malam, khususnya di bulan Ramadan. Itu satu. Yang kedua, amalan yang kedua ialah solat sunat isyraq. Solat sunat yang kita lakukan lebih kurang 13 minit selepas waktu syuruk. Yang ni jarang nampak orang buat. Tetapi ini ialah amalan-amalan sunnah yang Allah suka kalau kita buat. Itu yang kedua. Yang ketiga, solat sunat duha. Orang kata solat sunat tarik rezeki. Sebenarnya rezeki datang pada Allah Ta'ala. Cuma solat itu hanya wasilah untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga. Yang keempat, solat sunat rawatib. Allah suka kalau hamba Dia banyak melakukan solat sunat rawatib. Yang kelima, biasa orang buat bulan Ramadan. Jarang orang buat lepas Ramadan. Solat sunat apa? Solat sunat witir. Ada setengah tu, 8 dia caw dah. Dia kata witir kat rumah. Tertanya bini dia, buat tak witir? Tak buat juga. Jadi gitulah. Rugi siapa tak buat solat sunat witir. Sebab dalam kepala otak dia, asal tarawih 8, 20. 8, 20. Witir tak masuk list. Tapi siapa yang buat witir, lebihlah lagi dia mendapat cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambung cerita tadi, tak habis lagi.
Jadi malaikat ni kata, hamba Allah ni, orang beriman ni banyak bertasbih memuji nama Allah. Dan mereka meminta kepada engkau. Orang beriman ni memang dia suka minta. Tanda orang beriman ni dia minta banyak. Minta dengan Allah, jangan minta dengan orang. Minta dengan orang sekali bolehlah. Minta kali kedua dia kata balik, tak cukup ke aku bagi hari tu? Itu orang. Tapi Allah tidak. Kau dah cukup ke apa kau dapat, kau tak minta dengan aku? Allah nak kata macam tu. Allah suka kalau kita minta kepada dia. Jangan sombong. Minta selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebab tadi dengar imam baca doa, iaitu kalau nak minta syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatul firdaus. Bagus imam. Imam khususkan terus. Bertepatan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat pernah tanya dekat Nabi, "Ya Rasulullah, apakah doa yang terbaik untuk aku minta kepada Allah?" Minta syurga Allah Ta'ala. Dan Rasulullah mengatakan, jika engkau nak minta syurga paling tinggi, syurga Firdaus. Itu Nabi ajar kita cara doa. Kalau nak doa tu biar khusus. Kalau nak kaya tu, ya Allah, jangan minta, ya Allah aku nak kaya, jangan. Kaya ni banyak. Kaya sihat badan ada. Kaya bini ramai ada juga. Kaya rumah banyak ada juga. Kaya kereta banyak pun ada juga. Kaya umur banyak pun ada. Orang lain umur tu 60. A'mar ummati baina sittin wa sab'in. Nabi kata, umur umat aku 60, 70. Siapa yang dah lebih 70? Ramai tak? Dapat bonus tuan-tuan. Ramai kawan-kawan kita dah pergi dah. Kita hidup lagi. Syukur Allah Ta'ala, Allah bagi bonus. Ada orang umur sampai 130. Tak silap saya, rekod dunia 133 tahun. Tahun lepas baru meninggal. Umur dia panjang. Jadi kalau nak kaya tu minta siap-siap. Ya Allah, saya nak jadi jutawan. Biar ada 1 million dalam akaun bank saya, akaun saving. Ada duit 1 juta dalam akaun saya. Minta macam tu. Macam tu juga bulan Ramadan. Ya Allah, saya masuk bulan Ramadan, saya minta kepada Engkau, ya Allah, bila saya masuk bulan Ramadan, semua dosa saya Allah ampunkan. Macam tu disuruh kepada kita. Jadi malaikat ni bagi tahu orang beriman minta 2 perkara kepada Allah Ta'ala. Benda pertama orang beriman minta, dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah ampunkan dosanya. Itu permintaan pertama. Permintaan yang kedua orang beriman, ya Allah, janganlah engkau masukkan kami ke dalam api neraka-Mu. Ni permintaan orang beriman kepada Allah Ta'ala. Yang kita pun baca kan, waqina azaban nar. Tak nak masuk api neraka. Kan? Itu sunnah Rasulullah. Jadi, itulah pertanyaan, itulah bentuk doa orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tanya balik kat malaikat, wahai malaikat, adakah mereka telah melihat neraka aku? Maka jawab malaikat, tak pernah. Ya Allah, kalau diorang lihat api neraka engkau, mesti mereka tidak akan meninggalkan majlis ilmu. Dan mereka minta kepada engkau, ya Allah, untuk dimasukkan di dalam syurga. Allah tanya, adakah mereka telah melihat syurgaku? Jawab malaikat, tidak. Kalaulah mereka melihat syurgamu, pastilah mereka bersegera untuk mendatangi majlis ilmu. Malam ni, alhamdulillah ramai. Tapi adakah seramai ini di bulan-bulan biasa? Dan kepada jemaah yang lama, marilah kita meraihkan jemaah-jemaah baru. Ahlan wa sahlan. Teruslah bersilaturrahim. Jangan sekadar berada di bulan Ramadan, kerana ini adalah salah satu daripada natijah permulaan untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mendengar permintaan orang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dengan sumpahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk orang-orang yang menghadirkan diri ke majlis ilmu, maka persaksikanlah wahai malaikat, semua mereka telah mendapat pengampunan dosa mereka. Tuan-tuan yang datang dengar majlis ilmu pada malam ini, semua tuan-tuan telah mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah telah mengumumkan tuan-tuan yang berpuasa pada hari ini, tuan-tuan adalah di antara orang-orang yang masuk ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
daripada pintu-pintu syurga Allah Ta'ala. Khusus bagi orang yang berpuasa dengan sebenar-benar puasa, iaitulah mereka masuk pada pintu Ar-Rayyan. Bersyukurlah kita telah menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kita beramal ibadah di bulan Ramadan ini, jangan kita melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan amalan di bulan Ramadan. Baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kamin sa'imin laisa lahu min siyamihi illa az-zuma'u wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa al-'ana'u habbaza nauma al-aqyasi wa iftaruhum." Ramai orang-orang yang berpuasa tapi tak dapat apa-apa melainkan lapar dan dahaga. Dan berapa ramai orang yang bangun pada waktu malam pada bulan puasanya, yang dia dapat hanyalah susah untuk tidur di waktu malam dan dia tidur pada waktu siang. Rugi bila kita menjadi orang yang mensia-siakan di bulan Ramadan ini. Jadi kita jangan buat beberapa kesilapan-kesilapan biasa yang berlaku di bulan Ramadan. Yang pertama sekali, di antara perkara yang kita kena perkasakan di bulan Ramadan ni ialah solat berjemaah. Hadirlah diri di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solat berjemaah itu 27 kebaikan pada bulan yang biasa. Tetapi apabila di bulan Ramadan Al-Mubarak, amalan melakukan solat fardu secara berjemaah di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala digandakan dengan amalan ratusan kali ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi sebab di bulan biasa amalan sunat solat biasa kita buat digandakan dengan satu pahala. Bila masuk bulan Ramadan digandakan dengan amalan wajib. Tetapi bila kita solat jemaah di surau masjid, kita dapat dua pahala. Pahala pertama kerana melakukan kewajipan, pahala kedua kerana melakukan solat secara berjemaah. Jadi, penuhkan saf di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan solat berjemaah. Kerana apa? Kerana di antara tempat-tempat yang mustajabnya doa, iaitulah tempat-tempat yang berlakunya doa secara berjemaah. Sesungguhnya para malaikat mengaminkan doa-doa orang yang beriman. Yang kedua, samping kita berpuasa di bulan Ramadan, di antara puasa yang sempurna, sebagaimana yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Di kalangan ahli-ahli fiqh mengatakan perkara yang membatalkan puasa itu, di antara sebagaimana yang disebut dalam hadis baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya, iaitulah makan pada waktu siang. Antaranya berhubungan suami isteri pada waktu siang. Tetapi di sisi ulama-ulama tasawuf, orang yang tidak menjaga lidah sewaktu berpuasa, maka telah batallah puasa dia. Sambil kita berpuasa, janganlah mulut tak bercakap, tangan pula jadi keyboard warrior. Asal isu politik sikit nak ulah. Padahal orang tak dengar pun cakap dia. Ada tu dah tua-tua bangka pun buat video live lagi. Ya Allah, segan. Orang muda tahulah. Orang buat video, dia nak buat video. Dia buat video, tak ada orang tengok. Sedih kita. Lagi baiklah dia buat video share amalan-amalan sunat, dapat juga pahala. Daripada buat video-video, orang caci maki, dapat laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Jaga lidah kita. Jangan sampai kerana lidah kita ini, amalan kita jadi rosak. Baginda Nabi pernah sebut dalam satu hadis. Ramai orang bila kembali ke hari akhirat, dia membawa pahala-pahala. Bawa pahala solat, bawa pahala sedekah, bawa pahala zakat. Tapi sampai dekat sana, dia jadi muflis. Maka kata baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka muflis itu yang pertama kerana mereka gagal menjaga lidah mereka. Yang kedua kerana mereka berhutang. Sebab itu ulama mengatakan kalau engkau mengatakan perkara yang betul tetapi menyakitkan hati, sesungguhnya engkau telah memaki orang lain.
Tetapi apabila engkau menceritakan benda yang tak betul tentang orang lain, sesungguhnya engkau telah memfitnah orang lain. Lebih baik uruskan akaun kita sajalah berbanding uruskan akaun orang. Lidah kena jaga di bulan Ramadan. Yang ketiga, di bulan Ramadan ini memang orang suka makan. Memang orang kebulu. Tengok cawan kat depan ni pun dah kebulu dah. Bila lah Ustaz nak habis menyimbang. Aku dah lapar nak moreh ni dah. Kan? Kan? Tengok cawan pun jadi. Tengok air kosong ni dah macam tengok Masya Allah. Kan? Air bandung ais letak cincau. Sekarang punya style pula letak aiskrim lagi. Sedapnya tuan-tuan. Maka di bulan Ramadan ini cari amalan-amalan supaya tidak rosak amalan kita di bulan Ramadan. Dan oleh itu muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit pesanan sebelum kita meneruskan ibadah kita, iaitulah kita berada di satu bulan yang maghfirah, diberi keampunan Allah Ta'ala. Bahkan baginda Nabi pernah bersumpah dalam satu doa, sebagaimana doa Jibril, celakalah orang yang masuk bulan Ramadan tetapi dia tidak menjadikan dia mendapat pengampunan Allah Ta'ala. Sedangkan bila masuk bulan Ramadan dapat banyak keampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Sayyidatina Aisyah pernah tanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, bila saya masuk 10 malam terakhir nak dapat Lailatul Qadar, apa doa saya nak minta kepada Allah Subhanahu wa taala?" Maka Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidatina Aisyah satu doa yang kita akan baca lepas sahaja 4 rakaat solat, kita baca. 4 rakaat solat tarawih, kita baca. Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau ramai, fa'fu anna. Doa lah. Jangan tunggu imam doa. Jangan imam tarawih dia doa. Balik rumah tak doa, jangan. Balik rumah nanti, jangan lupa kita buat 3 amalan sunnah yang mudah. Yang pertama, nanti nak bersahur, makan kurma tamar, kurma yang kering. Bila nak berbuka, makan kurma rutab, kurma yang basah. Bila kita berada pada waktu sahur, jangan kita termenung. Malu, umur dah 40, bangun sahur macam budak umur 4 tahun. Terkebil muka. Kan? Biar semangat kita. Sebab waktu sahur di antara waktu yang berkat, iaitu waktu di mana mustajabnya doa. Dan salah satu lagi di antara waktu yang mustajabnya doa, ketika nak berbuka puasa. Nak buka puasa memang suruh dengar azan. Memang bulan puasa ni orang lagi sayang Bilal daripada imam. Imam tak ada tak apa. Jangan Bilal tak ada. Bilal tak ada, rosak hidup. Jadi Bilal ni kena jaga elok-elok. Kalau boleh bagi makan free, mari makan free kat dia. Kalau boleh bagi duit kat dia, tuan-tuan. Imam tak ada, boleh ganti imam. Bilal tak ada, susah. Baik, itu di antara sunnah-sunnah yang mudah kepada kita. Di dalam kita solat, saya nak tunjukkan, solat ini boleh dibuat bila sebelum daripada Ramadan pun boleh buat. Di antara waktu yang mustajab dalam solat. Luar solat banyak waktu mustajab. Waktu dalam solat, di manakah waktu yang tempat mustajab? Yang pertama sujud. Yang kedua, selepas tahiyat akhir sebelum bagi salam. Lepas tahiyat akhir, sementara tunggu imam nak bagi salam tu, kita doa. Apa doa? Nabi ajar kepada kita. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam. Wa min azabil qabri. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kalau boleh tambahkan sunnah ni bagi mereka yang tak biasa buat. Yang dah biasa buat tak apa, dah terus buat. Dan satu lagi doa yang suka kita amalkan di bulan Ramadan, iaitulah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tambahkan doa ni dalam amalan kita. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini semangat kita berterusan untuk mendapat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Saya nak tutup dengan sepotong ayat pada surah Az-Zumar ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai hamba-Ku yang telah melampaui batas atas diri mereka, jangan berputus harap dengan rahmat Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengampunkan keseluruhan dosa-dosa kamu. Mudah-mudahan kita mendapat maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah itu sahaja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid din fid dunya wal akhirah. Allahumma rabbana awzi'na an ashkura ni'matak walhamdulillahi rabbil alamin.